Okey, apa yang saya nak tunjuk kat sini, sebenarnya saya kena bagi tahu lah, saya bukan orang yang pakar dalam menulis. So, apa yang saya cakap ni bukan sesuatu yang boleh you all guna direct. You kena pertimbangkan juga. Ini hanya perkongsian laluan untuk, apa orang kata, untuk bantu mana-mana yang baru lah. Saya terkejut, and actually saya ada expect ramai yang experience writer juga dalam ni, Puan Syah. So, saya happy lah dengan benda tu. Mungkin saya akan pakat dengan mereka ni untuk bantu tim-tim yang baru yang nak mula menulis tu nanti untuk sama-sama, apa orang kata, proceed dengan dia punya intention tu. Dan tengok, kalau you all tengok dulu kan, dulu ini adalah bengkel yang saya lalui 2017. Dan sebenarnya untuk menulis buku manuskrip, buku kanak-kanak ni tak ada banyak benda pun yang kena belajar. Mereka cuma buat satu sesi penerangan selama 2 jam dulu, dan sekarang pun masih maintain macam tu. Maksudnya dalam menulis buku kanak-kanak ni, dia tak ada banyak benda yang kita perlu orang ajar kita. Dia cuma kita perlu ambil beberapa teknik, taktik, mungkin skill or tips yang orang lain dah lalui, dan kita mungkin ambil pick up a few things, and then kita uh, internalisekan dengan kita punya skill ataupun kebolehan kita sendiri, and then untuk produce, apa orang kata, penulisan yang macam ni. Kejap saya nak letak pen sekejap. Kalau tengok dulu kan, kita ada penulisan 2 jam saja. Yang 2 jam lagi tu cuma penerangan simple yang tak ada berkaitan. Dan dulu lagi kejam dia punya bengkel. Saya join bengkel, saya tak tahu apa-apa. Dan petang tu dia terus minta judul manuskrip. Masa ni kita berkumpul dengan geng-geng cikgu. Cikgu kan ramai penulis hebat, dan penulis novel daripada kalangan cikgu pun ramai. Dan petang tu terus saya terpinga-pinga, saya tak boleh buat apa. Dan besok kita dikendaki present untuk manuskrip kita. Dan saya bagi tahu secara jujurnya, saya tak boleh present masa tu. Dan saya dapatlah sikit idea-idea judul yang saya dapat untuk saya bawa ke penulisan seterusnya. Dan saya nak beritahu juga kat sini, 40 peserta, hanya dalam 6-7 saja yang berjaya menulis, mengeluarkan buku. Dia bukan satu kerja yang, apa orang kata, bukan senang sangat lah. Tapi boleh dibuat. Walaupun orang yang tak ada pengalaman macam saya lalui, saya tanpa pengalaman apa-apa, tapi saya dapat lalui, pick up some important thing. Dan banyak maklumat saya dapat dalam grup WhatsApp yang organizer buat masa tu. So kita belajar sama-sama kat situ. And then kadang-kadang walaupun penulis yang berpengalaman, contohnya dalam tim ni, saya ingat Cikgu Fadil, dia seorang dah menulis novel banyak kali. Tapi bila dia nak tulis buku kanak-kanak, dia tak boleh. Dia tak boleh nak kecilkan skop idea dia yang sangat besar tu, nak kecilkan, simplifikan dalam bentuk kanak-kanak. Dia tak berjaya. Last dah dia end up tulis novel dan publish sebagai novel. Berjaya juga tulis lah sebab dia dah berpengalaman. Daripada bengkel tu saya dapat publish buku ni lah, For Miao ni. Nanti saya akan ceritakan berkenaan buku ni dengan tujuan untuk menceritakan perjalanan saya menulis, bukannya lah nak cerita pasal cerita ni, sangat nak tunjuk macam mana saya develop buku ni. Dan lepas tu juga, ini kegagalan saya nak share juga kenapa kegagalan. Buku ni sebenarnya saya work dengan Dr. Huda sangat lama, dengan sangat affectionate, sebab kita dah faham satu buku, kita rasa nak menulis lagi. One thing yang saya nak bagi tahu kepada you all, dengan DBP ni, kalau you all boleh masuk je dengan dia orang, lepas tu akan jadi mudah. I mean, the moment you kenal dia orang, and then dia akan start buat group WhatsApp dengan korang, dan apa semua kan, everything akan jadi mudah lepas tu. Nak masuk tu yang dia akan jadi, mungkin ini personal lah kan, mungkin something yang normal lah bila kita tak kenal apa semua kan. Tapi bila kita dah tunjuk effort, kita dah ada tunjuk keupayaan kita, bila kita dah masuk, kita senang dapat berurusan secara tu dengan mereka ni. Dan contohnya macam buku ni, saya nak ketengahkan konsep haiwan yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan kan. Contohnya gajah yang berbadan besar, harimau yang mempunyai karakter yang suka, yang boleh explore jauh apa semua kan. Dan dalam buku ini saya backgroundkan dengan kisah banjir 2014,
Kesilapan saya letak watak anak orang asal kat situ. So, dalam buku ni tiada komunikasi di antara binatang dengan anak. So saya lepas bahagian uh, apa nama tu bercakap dengan haiwan tu. So escape, saya pass that one. Tapi gagal juga dalam konsep dia panggil uh, berunsur logik. Maksudnya dalam kes tu macam mana seorang budak boleh menyeberangi sungai di atas belakang krokodil kan. Itu tak logik. So dia tak boleh unsur-unsur tak logik. So kemungkinan besar kalau saya nak modify cerita ni, saya tukar watak tu kepada watak anak monyet ke anak apa-apa. So saya jadikan uh, olahkan balik cerita tu. Itu nak tunjukkan kegagalan lah. Contoh kegagalan yang kita lupa bila kita dah produce sepanjang masa. Dan satu yang saya dapat lepas tu, saya terus selepas you dapat satu kan, you akan terus ada idea untuk menulis lagi dan berkembang idea. Tapi masalah kita sebagai pensyarah kalau universiti, masa lah macam Prof. Rizal mention beberapa kali tadi. Masa. Dan kalau you all pandai olah masa sendiri dan you akan dapat berjaya. Macam contoh buku ni, sebenarnya idea Dr. Huda, dia publish dalam bengkel pertama. Tapi saya tak benarkan dia publish sebab saya dapat idea, saya nak kembangkan lagi cerita ni. Maksudnya contoh dari segi cerita ni, kami dapat idea create watak untuk 3 gigi yang dalam ni, yang gigi utama dalam mulut kan. Dan daripada watak ni kita nak ceritakan perihal kesihatan gigi. Contoh dalam part 1 ni dia bercerita tentang kesihatan gigi saja, macam kebersihan, penjagaan gigi. So bila dalam part 2 kita cerita pula bagaimana gigi tu kalau tidak dijaga dengan baik seperti dalam part 1, ini akan berlaku pada part 2. Dalam part 2 tu dia akan bercerita tentang kerosakan gigi dan tampalan yang caries dengan penyakit gusi, gigi kena cabut kan part 2. So dalam part 3, part 4 dalam planning kita akan cerita tu planning. Tengok Syah lama betul. So part 3 sepatutnya kita lagi kompleks kepada rawatan yang kompleks. Kita nak masukkan implant. Very interesting kan. Dan diceritakan melalui 3 watak ni. Dan kalau boleh dikembangkan lagi 4, 5, 4, 6, mungkin kita boleh ceritakan juga karier pergigian untuk anak-anak tu. Kalau dia meminat dengan program pergigian, so kita boleh create watak ni untuk menjadi pelajar-pelajar. Dan kalau kita boleh create dia sebagai hub ataupun Iron Man dalam cerita ni, dia boleh jadi cikgu, jadi guru dan mendidik anak-anak kita untuk tarik mereka untuk menjadi seorang doktor gigi. Dan kemungkinan some of you tak tahu kita punya Profesor Nur Azmi pernah menulis buku ni berkenaan imunologi kan. Masuk umur dia 35 tahun, saya rasa dia banyak sembang dengan Dr. Huda pasal ni. Dia cerita tentang sel-sel imunologi. Dia kembangkan watak-watak sel tu, dia create satu environment peperangan di antara sel melawan penyakit semua kan. Dia dapat hasilkan 7 buku, 7 siri dalam buku yang dia buat tu. So maksudnya kita kalau di tempat kita banyak background yang kita boleh buat, kembangkan dan gunakan untuk pendidikan masyarakat kan. Ini saya nak cerita macam mana struggle yang saya lalui untuk Form Miao ni. Sebenarnya kalau saya tengok bila saya dapat idea tu, dia minta masa tu adalah buku science fiction. Saya tak tahu pun apa science fiction pada bengkel tu. Ni semua ni maklumat ni saya tak dapat pada bengkel lah. Saya dapat selepas perjalanan merakam cerita tu. So dalam science fiction maksudnya dia kena tahu apa itu science fiction. Maksudnya something yang belum ada pada zaman sekarang tapi boleh dibuat dengan teknologi-teknologi yang ada potensi kan. Pada contohnya kalau kereta terbang pada dulu, suatu masa dahulu ia adalah suatu science fiction. Tapi masa sekarang kemungkinan kereta terbang tu bukan lagi dalam kategori science fiction kan. Dah ada orang yang buat kereta terbang. Tapi time travel juga masih dalam science fiction. Suatu yang nampak macam tak boleh buat, tak ada zaman sekarang. Tapi dari segi kompilasi ilmu yang ada tu, ada potensi penjelasan. Dan dalam konsep ni, saya guna science fiction untuk kebolehan kita untuk bercakap dengan haiwan jika kita menggunakan
konsep-konsep ataupun penggunaan saintifik yang berjaya. So dalam idea saya fikir nak create science fiction macam mana boleh bercakap dengan binatang. Lepas tu saya nak masuk. Ya, yang paling penting diajar kepada saya pada waktu bangkit itu adalah kita sebaik mungkin cuba masukkan unsur-unsur yang positif ke dalam buku tu. Maksudnya even kalau kita buat buku informatif pun kita cuba masukkan unsur moral juga. Tapi dalam buku science fiction ni kita masukkan unsur-unsur penerangan konsep kepada science fiction. Lepas tu dalam masa yang sama kita terapkan unsur-unsur moral, contohnya seorang anak yang membenci kucing. And then kita perlu fahamkan dia tentang perasaan kucing. And then how? Masa itulah kita masuk konsep science fiction di mana satu alat dibuat melalui teknologi sains yang ada sekarang. Daripada alat tersebut, kucing ini boleh berkomunikasi dengan anak itu. So dia macam tak logik pada masa sekarang, tapi dari segi communication, ilmu, inilah yang mereka minta kepada mereka kena dapat penjelasan betul ke tak fakta macam ni. So mereka di DBP actually dapatkan second opinion, adakah cerita ni boleh dipakai di kategori science fiction. Dan bahagian ketiga pula kita akan paparkan macam mana anak itu belajar atau tentang perasaan kucing dengan adanya penggunaan alat yang ada sekarang. Contohnya kucing juga lapar, dan kucing juga perlu perlindungan, dan kucing perlu kesihatan. Dan pendidikan moral yang paling last yang saya nak tunjukkan kat situ adalah selepas itu pelajar tu, anak itu suka kepada kucing. Yang paling penting adalah tanpa lagi menggunakan alat yang dipanggil foam meow itu. Kan? Lepas tu saya plan, this is how I plan my story at that time. Saya akan cerita macam mana betapa susahnya nak tulis buku ni walaupun selepas kita ada idea tu, kalau kita tak fokus dan kita kena ada a few tips lah untuk kita go through. Dan image ni adalah daripada Adobe Firefly lah, AI, dan sangat cantik. Tapi saya dah tanya pihak DBP secara direct macam mana penggunaan AI dan mereka sebenarnya sangat concern dan mereka tak secara official tak boleh terima. Dan mereka sebenarnya bagi tahu saya kalau saya tanya mana-mana publisher house pun so far tak ada lagi yang boleh menerima AI sebagai image untuk penerbitan. Sebab AI sebenarnya walaupun bila kita develop satu gambar, sekeping gambar itu adalah ada copyright AI punya marking atau registration AI di gambar tu, especially kalau kita present digital photo, that photo actually ada print AI yang kita produce tu. So concern banyak-banyak tempat dia tak boleh. Tapi kita boleh guna AI ni sebagai panduan kepada kita punya illustrator. Kita nak image yang macam ni or close to this one. Kan? Tapi saya Razman, boleh ya, tanya tak? Ha. This is benda yang saya cakap tadi lah, penggunaan AI kan. But the thing is, kita boleh guna gambar AI ni, contohnya gambar yang tengah tu, working tu, kita boleh trace dia punya gambar tu and then buang glasses dia ke ataupun buang jambang dia ke. So that make it original. So boleh ke macam tu? Saya tak boleh jawab yang macam tu, tapi kalau kita penulis pelukis sendiri kita boleh lah. Saya bagi contoh nanti apa yang berlaku daripada gambar kita kepada gambar illustrator. Untuk yang ni saya nak cerita macam mana saya idea plan dulu. So saya seletak satu peringkat awal bila saya nak nulis, saya dah ada satu konsep yang cantik lah. Saya ada satu problem, budak yang tak suka kucing, and then saya ada satu concern daripada family, then where parents tak ada, risau tentang anak, and then somehow saya create satu situation yang kononnya bapa ni adalah seorang profesor yang canggih, contohnya kan dalam bidang telekomunikasi, dan dia dapat idea untuk create benda ni, foam meow, dan dengan benda tu dia boleh menyebabkan anak itu ada experience yang sangat menarik dengan binatang tu. Daripada binatang tu kelaparan, dia dapat tengok sendiri perasaan binatang tu lapar, anak-anak terbiar, kurus, dan perlu perubatan.
dan somehow dia develop dia punya kesedaran sendiri, tak perlu lagi phone. Tapi yang saya nak stress kat sini, satu, kita dah ada jalan cerita dan kita nak buat tu macam mana. Yang satu lagi, simple tu dalam cerita ni, saya tengok Syah pun cerita banyak kali kat situ, plot tu kena simple. Kita tak boleh create plot kat sini, ayah ni risau, girlfriend dia ada girlfriend lain ke apa. So you complicated the thing kan. Dia tak boleh. Dia kena fokus yang simple, straightforward je. Lepas tu you tak boleh nak cerita bila buat buat kerja dan ada masalah lain, barang tak cukup apa. You don't need that. You just need a simple, straightforward plot. That is why yang dipanggil simple plot. Lepas tu ini masalah yang akan cerita next adalah masalah yang saya lalui. Sebenarnya saya baru tahu yang masa program tu adalah buku sebenarnya, buku DBP sebenarnya, buku kanak-kanak sebenarnya ditulis dalam gandaan 8, 8, 16, 24, 32 kan. Dan tak ada buku sebenarnya muka surat 18, 21. Dan in fact saya tak percaya sebenarnya. Saya pergi ke kedai buku, saya tengok-tengok dan rupanya betul tak ada buku yang tak dalam gandaan ni. Rupanya ini satu yang saya baru belajar semasa bengkel. 8, 6, 12 macam tu kan. Dan saya nak share juga macam mana saya kat sini. Daripada sini, daripada saya faham buku ni. And then kita kena prepare satu dia panggil teks. Yang nanti saya mungkin term lain sikit yang digunakan Syah tadi, yang ni saya lalui semasa dulu. Dia ada storyboard dan satu lagi dia panggil dummy book. Ada tiga tu. Dan saya akan share yang contoh yang saya dulu-dulu. Saya simpan lagi. So jangan kecam lah kalau tak cantik. Tujuan saya nak exposekan apa yang perlu dibuat sebenarnya. Okay. Okay, ini adalah dipanggil teks. Tadi kalau kita bezakan dengan yang Syah tunjuk tadi, dia letak satu lagi kolom bahagian sini, bahagian hujung tu ilustrasi, deskripsi ilustrasi. Tapi dalam yang kat sini saya tak letak benda tu. Cuma sebelum saya start pada teks, saya nak bagi tahu struktur anatomi buku tadi yang saya cakap tu. Ini pun saya baru find out kan. Rupanya cover kulit buku tu, kalau you tengok yang kat sini, cover kulit buku tu sebenarnya tak termasuk dalam jumlah calculation buku teks tu. So 8 muka surat, 16 muka surat, 24 muka surat tu, dia tidak termasuk di dalam jumlah buku. So maksudnya cover adalah satu benda yang lain. And then muka surat pertama tu dia panggil title page. Cerita belum bermula kat situ. Muka surat pertama tu sebenarnya adalah tajuk dalaman lah. Kalau kita panggil tajuk bahagian dalam. Kalau cover tu dia panggil tajuk bahagian luar. Dan title page tu actually tajuk bahagian dalam. Ini sebenarnya adalah storyboard lah. Dia panggil storyboard. Yang tadi ada yang tanya macam mana nak buat storyboard. Ini adalah contoh yang ditunjuk semasa sama saya belajar dulu di bengkel dulu. So dia buat macam ni. So every part tu dia consider page. So maksudnya cerita bermula pada muka surat 2. Cerita kita mesti bermula pada muka surat 2. Ni contoh yang saya tunjuk kat situ. Ni buku, bila kita buka buku, bahagian kedua itu adalah cerita kita bermula kat situ. Itu adalah dalam bentuk introduction lah. Kita start dalam bentuk light sikit. And then start bagi increase dia punya deepness of the story tu. And then yang paling penting juga, dia kena berakhir, macam contoh yang ni adalah buku yang 32 muka surat. Bukan 24, 32 muka surat. Dia kena berakhir pada, cerita itu mesti berakhir pada muka surat 31. Bukan pada muka surat 32. Muka surat 32 itu sebenarnya adalah, orang kata macam conclusion lah. Macam contoh dalam this case, muka surat terakhir itu saya letak pantun. Saya letak pantun yang berkaitan dengan konklusi ataupun conclusion. Maksudnya kena ingat story kita habis pada muka surat 31. Kenapa storyboard ni penting? Ini bermula struggle. Kenapa storyboard ni penting? Maksudnya kalau saya tunjuk kat sini,
Tadi saya tunjuk 5 step cerita saya dan macam mana saya nak fitkan ke dalam storyboard dalam bentuk 31 muka surat ni. Maksudnya cerita saya mesti dihabiskan dalam 31 muka surat ni. Itulah cabarannya sebenarnya. And then bila kita tengok kepada teks ni, kita akan plan. Contohnya dalam kes saya sekarang ni, muka surat 2 dan muka surat 1, saya dah plan lah. Saya nak share satu ilustrasi sahaja. So, teks dia saya kena tulis apa. Contoh dalam kes ni saya bagi tahulah untuk introduction tentang Sarah, seorang anak yang sebenarnya dia adalah periang. Dia suka bermain dengan kucing. This is introduction yang simple. And then yang kedua saya still nak share 2 paragraf, 3 paragraf. Tapi ada muka suratnya. Contoh muka surat 20, saya plan nak buat satu page saja dan muka surat 21 adalah satu page yang berbeza. So kita kena plan macam tu. Sebenarnya itu adalah cabaran yang berlaku kat sini adalah macam mana saya nak habiskan semua cerita konsep saya tu di dalam muka surat yang saya nak tentukan ni. Apa yang saya plan peringkat awal, saya decide dah berapa muka surat untuk introduction, berapa muka surat untuk event ni, berapa muka surat saya perlu untuk stage 4, berapa muka surat untuk stage 5. Peringkat awal plan macam tu, tapi bila kita buat, dia akan berubah. Yang ni kena banyak sikit, yang ni kena banyak sikit. And then yang paling penting juga, kita kena tahu kita nak konsep cerita tu macam mana. Kita nak dedahkan atau besarkan pada kawasan mana. Nak express cerita pada kawasan mana. Contohnya kita nak express pada perubahan. Contohnya kan. Dan saya nak tunjuk kat Syah macam mana mock-up saya yang hantar dulu. Simple yang macam ni ya, tapi DBP boleh terima tau. Masa dulu, masa mereka apa orang kata dan kemungkinan juga disebabkan benda ni mereka hadapi banyak masalah lah sebab dia tak strict pada benda-benda macam ni. Ini contoh mock-up yang saya hantar dulu. Saya lukis sendiri guna biasa-biasa je, manusia yang muka-muka macam ni saja, tapi cukup untuk menjelaskan keadaan kan, kucing duduk dengan kucing macam ni kan, sangat dry dan sangat tak menarik. Nanti saya akan tunjuk macam mana illustrator boleh convert benda ni kepada yang lagi menarik. Boleh, cantik. Ya, lah untuk kita cantik, tapi untuk ini yang Syah cakap berkenaan dengan stroke kan. Kalau kita sebagai pensyarah, kita tak ada masa untuk fokus kepada stroke. Dia akan jadi stroke kita berlainan pada muka surat lain dan muka surat lain stroke yang berlainan. Dan muka ayah kejap sengit situ, kejap sengit sini kan. Tapi cukup untuk menjelaskan cerita untuk kita communicate dengan illustrator nanti. Ini dah tak larat nak colour, saya hantar tanpa colour. Tapi tak semua illustrator ikut apa yang kita buat sebab illustrator ni dia ada 3D punya imagination tau. Dia tak sama dengan kita yang saya kategorikan sebagai common people dalam drawing lah. Dan mereka ada pemikiran dia sendiri. Tapi kadang-kadang pemikiran dia pun tak tepat dengan kehendak kita juga. Nanti saya akan tunjuk juga. Ini contoh bila saya buat yang part 2 punya Kacip Geraham dan Taring. Masa ni MCO kan, Dr. Huda dah kena di Perak, saya seorang-seorang di Panji tu. Saya ada banyak masa, kena kurung masa tu kalau you all semua imagine. Dan saya sempat buat better illustration, saya hantar yang macam ni kepada mereka. So they got a better, easy for them lah, easy for them. Tapi nasib baik saya, untuk illustration, saya ada kawan saya sendiri, dulu bekas bekerja USN juga, Encik Remy tu. Dan dia adalah cartoonist. So ini adalah contoh kenalan yang Syah mention tu. So kalau kita ada kenalan, kita boleh guna mereka untuk bantu kita. So dia adalah cartoonist dan dia bantu saya dalam final illustration. Ini adalah contoh
text storyboard dan dummy book yang ada lah. Dan saya untuk sesiapa yang nak proceed kepada penulisan, saya akan dapatkan contoh yang paling terbaru, paling cantik daripada Syah lah mungkin. And then kita share dalam group, tengok ini contoh yang boleh, ataupun kalau ada secrecy ke apa Syah, kita boleh buang teks asal and then bagi bagi format atau template saja. And then kita guna yang tu. Selalunya kalau ikut pengalaman saya yang hadir bengkel, saya tak faham teks storyboard dummy ni kecuali kalau kita ada contoh. Dan saya akan minta, dan kalau kita cuba buat on that contoh, baru kita tahu kita tak faham kat mana. Dan kemungkinan saya akan dapatkan contoh daripada Syah lah. Ini saya nak cerita sedikit challenge lah bila saya buat, saya nak jadikan, realitikan idea saya untuk jadikan buku tu. Ini contoh kegagalan AI saya nak tunjuk kat sini sebenarnya. Bila saya cuba promptkan sesuatu, cikgu sedang mengajar, on the board ada perkataan challenge kan. Dia tak boleh come out dengan perkataan challenge. Saya come out dengan perkataan yang macam ni many times. Saya tak ada. Maksudnya itu kelemahan AI lah. Dan satu tip yang kalau saya boleh share bersama yang saya banyak membantu saya adalah saya kena baca banyak buku kanak-kanak untuk saya tahu macam mana flow yang saya nak present dalam saya punya buku tu. Saya tak dapat nak letakkan idea saya ke dalam buku. Nanti saya pergi curi baca buku di kedai-kedai buku. Tapi kebanyakan buku kanak-kanak dia tahu ada pencuri macam ni. Dia sellotape kan, kita tak boleh buka. So in that case, you kena beli and then baca dan saya tak payah spend banyak masa pun nak baca buku kanak-kanak ni. Tapi interesting thing sebab buku kanak-kanak ni, kita kena tengok banyak buku dan tengok idea orang lain macam mana dia come up with the presentation. Then you akan faham betapa benda tu sebenarnya dia perlu simplicity and simple untuk sampaikan idea yang kompleks, tapi dia boleh present dalam bentuk drawing saja. And with minimal text. Tengok sebanyak yang mungkin, dan kalau boleh tengok yang local, international, different people kan. Tapi point yang paling penting yang saya rasa saya boleh share dengan yang lain-lain, kalau nak cantikkan kita punya flow of the writing, kita kena tengok sebanyak mungkin buku kanak-kanak tu. Dan saya mention about simple plot just now. It's very important, simple plot. And then kita kena fikir about visual thinking. Dan saya diajar dulu untuk cuba cari antagonis dalam cerita supaya cerita tu nampak ada unsur-unsur, apa orang kata, ada konflik. So bila orang baca, anak-anak baca, dia macam dia punya tempo tu terjejas, and then dia akan menarik perhatian. Saya tengok lagi, and then kena tengok kat mana climax yang you nak story, bahagian mana you nak tekankan dalam story tu supaya lagi penting. Dan ini informasi dalam buku lah. Dan if I already have this one, mungkinan dah berjaya dah buku, tapi buku saya pun tak berjaya sangat. Tapi you need to know about this story arrangement. Kalau you tahu story arrangement, you pandai buat, you akan boleh buat jadi page turner apa semua kan, ya buku akan jadi lagi menarik. Dan strong theme kan, internationally accepted, and then bukan outdated, bukan senang outdated. Maksudnya you kena tahu benda tu tak akan tahan lama. Maksudnya contoh, bila saya nak fikir nak buat cerita gigi, saya nak cerita pasal rawatan, saya tak boleh letak satu rawatan yang saya tahu benda tu akan phase out secara cepat. Itu saya kena fikir tentang implant, tentang apa-apa teknologi yang already in the market but about to come tapi tak ada lagi. Kita kena dedahkan kepada budak-budak. Dan yang paling penting juga, saya diajar dulu semasa bengkel, jangan underestimate anak-anak atau pembaca ni. Jangan rasa mereka tak faham perkataan ni. Maksudnya jangan takut menggunakan perkataan yang hebat, apa orang kata, yang almost bombastic ke apa semua. Jangan fikir mereka tak boleh faham. Mereka sebenarnya sangat strong dia punya acceptance level untuk benda-benda macam tu. Jangan underestimate mereka. Ini ada contoh simple plot yang saya maksudkan di samping yang saya ceritakan tadi. Maksudnya dia
dalam cerita ni dia nak bagi tahu fungsi gigi saja. Si kecil ni, kacik ni, fungsi dia memotong makanan kan. Then this guy, the taring, actually fungsi dia menyiat makanan, maksudnya koyakkan makanan. Then the other guy, geraham, fungsi dia menghancurkan makanan kan. With a simple text and then with a good drawing, kita akan nampak suasana harmoni between them, which is very important dalam mulut kan. So very simple. And then mereka juga diancam. Mungkin dalam kes ni kita boleh gunakan sebagai konsep antagonis dalam cerita informasi lah. Maksudnya mereka tak dalam keadaan tenang. Mereka selalu diancam. Mereka dikelilingi oleh bakteria-bakteria yang mengancam kesihatan mereka. Dan kita explore mereka punya macam mana nak sihat, apa makanan perlu buat. Itu adalah konsep simple plot. Ini sebenarnya final drawing tau. Saya nak cerita sikit tentang ilustrasi. Since banyak kita discuss pasal ilustrasi tadi, sebenarnya buku pertama saya ada masalah ilustrasi juga. Yang bahagian pertama tu, bila saya hantar, kita bagi kepada satu illustrator yang DBP tolong carilah at that time. Tapi dia didn't come out well. Dia dapat a few time, dia dapat final draft. Mungkin ada benda-benda yang DBP minta, tapi dia tak boleh bagi. Disebabkan oleh itu, DBP terpaksa stop dia punya contribution dan cari orang lain punya. Dan kalau you nak tahu, illustrator ini yang final ni adalah daripada budak pelajar yang berumur, I think masa tu dia tingkatan 4. And then bila dia complete, Dr. Huda sangat happy dan sangat impress dengan dia punya tu. So bila DBP bagi surat untuk pembahagian royalty, saya terkejut bila Dr. Huda cakap, okay, kita bagi dia 6%, dan kita 6% tu kita bagi 2. Maksudnya, DBP buku ni sebenarnya 6% adalah diberi kepada illustrator kanak-kanak tu. Remaja lah, bukan kanak-kanak, remaja. So, kami share 6% untuk 2 orang. So since kita punya first buku dan Dr. Huda saja masa tu, so saya follow and then it send up this buku macam tu lah. Dan ilustrasi dia sangat cantik untuk, dan pelajar itu adalah berumur 16 kan kalau dia kat tempat. Yang kat sini saya nak terangkan macam mana kita kena fikir secara visual bila kita nak buat satu page tu. Contohnya dalam kes ni, asalnya saya nak buat satu page menunjukkan anak perempuan merayu kepada bapa supaya bawa kucing ke klinik. And then next page, saya buat satu page di mana suasana mereka di klinik. Dan turn out bila saya review banyak kali, rupanya page ni boleh dibuat suasana di klinik saja dengan meletakkan teks ke atas. Sarah merayu kepada ayahnya, which is understood, tak perlu teks, dan menghantar anak ke kucing, menghantar kucing ke klinik. Dan kita cover 2 page untuk ilustrasi menarik. Kalau kita tengok mana-mana kids pun, kalau dia tengok, dia akan tertarik dengan muka-muka kucing yang cute dan suasana kekeluargaan dan doktor yang baik dan menimbulkan pelajar punya minat, anak-anak punya minat. Dan then di sini contoh antagonis lah. Apa yang saya nak share juga kat sini, sebenarnya bila mana saya pergi, saya travel ke Pakistan, Bangladesh, saya masuk kedai buku, saya cari buku kanak-kanak mereka. Ini contoh yang saya nak tunjukkan betapa pentingnya saya nak cari juga macam mana orang lain sampaikan cerita. Sampai cerita Bangladesh pun saya pergi. Saya jumpa ni satu yang menarik tentang tradisional mereka, tentang anak yang bermain anak patung kan di majlis perkahwinan. So, dalam cerita ni dia ada satu antagonis, ada kanak-kanak lelaki mengganggu. So, cerita sebenarnya dia nak cerita pasal tradition dia, budak-budak bermain anak patung di apa orang kata majlis perkahwinan. Tapi untuk cerita benda tu saja akan jadi dull kan. Tapi kalau dia create satu antagonis, satu watak budak lelaki mengacau, menyebabkan mereka menangis, dia ada satu antagonis. Ini ada berbeza sikit illustration lah, macam saya dulu dengan yang sekarang ni.
So ada 3 pilihan lah untuk do it yourself. Kebanyakan kita tak boleh lah. Then you can pay your illustrator. And then sometimes Dr. Huda pernah bayar RM500 untuk illustrator, untuk one of the project, tapi projek tak jadi. So duit tu hilang macam tu saja. Kan. Tapi and then ataupun yang lah kita share royalty with the illustrator. Dan kalau kita ada kawan yang illustrator, this is a good way of sharing kita punya apa yang kita panggil rezeki lah kan. Kita ada peluang dan kita tarik dia juga, dan dia pun dapat peluang untuk expose dia punya kebolehan, and then expose dia punya nama dan dikenali DBP, dan kemungkinan kita boleh bawa dia ke dalam DBP juga. Dan planning illustration ni sebenarnya kita boleh sketch, and then kita trace paper macam Prof. Ramizal cakap tadi, dan kadang-kadang kita boleh buat text description. Ini yang saya diajar masa bengkel dulu. Dan saya dapati sekarang ni DBP mungkin ada dia punya reason sendiri, ada kegagalan, apa problem sendiri, dia cuba untuk tambah baik bahagian ni. Ini contoh-contoh yang Pekat pun pernah diajar masa tu. Okey, ini contoh kalau kita nak tengok macam apa yang saya hantar, apa yang illustrator boleh buat kan. Ini yang sebab yang final yang saya ada banyak masa. So bila saya lukis, saya hantar ke illustrator, it doesn't not much different, and then dia boleh, tapi dia punya stroke lagi konsisten. Maksudnya kalau saya buat this one nampak better, tapi kalau saya buat satu lagi tak akan appear the same. So kalau experience illustrator, dia akan tahu stroke dia, and then dia akan tahu macam mana nak position gambar tu untuk fit dalam satu page yang kita nak tu kan. So dia tahu, kita dah bagi tahu dia kita nak text macam ni. Dan bila dia draw, dia akan tahu text tu boleh fit up kat mana sekali. Ini yang buku kedua, bila saya agak busy, and then my drawing dia jadi macam tak fine tune sangat kan. Saya nak share kat sini, ini idea saya macam mana nak tunjukkan ketakutan kepada tu kan. Tapi bila bagi kepada illustrator, dia come out dengan better idea yang lagi dramatik kan. You berada kat tengah and then dia surrounded by bacteria. Maksudnya kalau kita punya sketch tu good enough, informatif enough, kita akan membantu kita punya illustrator untuk berilustrasi, berimajinasi, dan akan dapat create yang lagi baik. Yang paling penting sebenarnya informasi kita kepada illustrator tu biar dia dapat gambarkan. Ini contoh yang illustration yang saya hantar untuk Fu Miao. Saya hantar macam ni je. Saya cakap saya nak pokok, kucing bawah pokok, banyak sampah, ada tayar apa semua. Bila dapat kat dia buang je tayar. They just need environment. Cuma bagi saya nak minta kucing kurus lah masa tu, tapi dia tak dapat my point, so semua kucing gemuk kat sini. Mungkin sebab dia remaja kan, dia lebih suka kepada yang cantik-cantik, so dia tak ikut my instruction yang kucing kurus. Dia follow kucing gemuk. Tapi macam tak tepat sikit lah kucing gemuk yang dah lama tak makan. Ini contoh ilustrasi yang saya bagi, yang idea saya dalam kepala saya. Bila kita lukis kan, ingat saya cakap tadi, kita mesti berdasarkan ilustrasi untuk tulis teks tu. Maksudnya, bila kita nak tulis teks tu, kita kena gambarkan ilustrasi apa kat sini sebenarnya. Bila saya nak fikir teks ni, saya duk bayangkan seorang doktor sedang memeriksa kucing di dalam klinik haiwan. And then ada dua parent dengan anak sedang menunggu kat luar untuk menunggu giliran ke apa semua. Itu dalam kepala saya. Tapi bila saya bagi kepada illustrator, dia dapat better idea. Dia combine dua page tu, dia masukkan semua tu. And then saya setuju enough yang dia punya tu lagi menarik, lagi ada interaction, lagi nampak unsur-unsur kekeluargaan kat situ kan. And then lagi nampak unsur-unsur doktor tu sebenarnya adalah friendly, yang bukan yang scary, yang sepatutnya kita nak lari. Dan yang bila kita sebenarnya, kalau saya cuba juga untuk tujuan ni, saya cuba bayangkan kalau saya masa tu saya ada khidmat AI,
kemungkinan saya akan guna AI dengan prompt yang macam bawah tu, hungry cat under tree, background few dustbins, scatters rubbish. Dia akan dapat macam ni. Kan? So, I think it's good enough untuk kita communicate dengan kita punya illustrator. Kan? Kita punya illustrator, and then illustrator can come up dengan dia punya idea and then way of doing it. Sebab illustration yang dibuat oleh illustrator adalah copyright. Akan jadi satu copyright yang dimiliki oleh kita bertiga, tapi under DBP punya copyright. Walaupun illustrator yang dia buat macam tu. So dia pun ada dia punya dia panggil apa? Ada dia punya ego juga. Dia nak tunjuk dia punya skill juga, dan dia nak tunjuk dia punya kebolehan untuk create a better environment. Dia kadang-kadang dia tak setuju dengan suggestion yang kita buat. Dan dia ada suggestion, can we do this way? I think nampak better dengan this way. And then ada juga kelemahan AI sebenarnya. Saya cuba buat apa yang saya nak ni, saya cuba gambarkan. Boleh tak AI dapatkan apa saya nak? Dan bila saya buat, this is the best yang dia boleh dapat. I mean, AI at this point, dengan data yang dia ada, dia tak boleh recognize which one gigi kacip, which one gigi taring, which one gigi geraham. Dia come out gigi tu sama saja. And then bacteria is okay for me, but they cannot produce gigi yang macam mana yang kita nak, kan? So benefit kan, cerita sikit benefit lah, Yang paling penting you have your own product lah. Bila you have your own product, you boleh buat macam-macam. I nak stress sikit apa yang Syah beritahu tentang duit lah. Kalau you all jenis yang entrepreneur yang suka kepada cari duit masa semua ni kan, this is what nampak sangat menarik. Dia punya royalty 12 tahun tu, sebenarnya royalty tu lama saya rasa. Mungkin Syah boleh jelaskan kat sini. Saya rasa dia dapat kat anak juga ke Syah nanti? Lepas ni lah jawab. Dia sangat lama. Dia berbanding dengan yang lain, royalty kat tempat lain, dia akan habis macam tu je. Dan DBP dia akan ada sambungan nanti. And then, contohnya buku saya tu harga RM8 kan. Usually DBP akan jual dengan harga 50% discount, which is RM6.80. Dan kalau kita beli sebagai penulis, kita dapat 40% discount. Dan kita dapat 480. Dan kalau kita jual balik dengan harga DBP, kita dapat untung RM2 untuk setiap buku. Dan kalau kita jual RM2,000, kita dapat RM4,000. Kan? And then kalau you are bernasib baik, you can get your book published 1 juta ke apa semua, yang immediately become millionaire lah. Tapi kena bayar lah dia punya income tax tu nanti masuk paper. Kan? So ini entrepreneur punya peluang. Tapi masalahnya saya dengan Huda bukan berjiwa entrepreneur, jiwa khidmat masyarakat. Buku-buku yang kita dapat tu, kita beli harga penulis tu, kita jual kepada NGO yang beli dengan harga penulis, sebab dia pun nak harga murah juga kan. Dan dia distribute buku ni ke mana-mana yang dia bawa sambil-sambil berkhidmat. And then kita juga cari sponsor, minta duit, siapa nak bagi duit. Contohnya dia bagi RM1,000, dan kita beli buku ni dengan harga penulis. Dan Dr. Huda dengan tu je pergi ke mana-mana, apa kita panggil, tadika di sekitar Kelantan ni, dan bagi distribute buku ni untuk dibaca peringkat tadika. Itu antara kita punya contribution kita boleh buat lah. Kalau kita kan dalam kesihatan, kita boleh educate kita punya kids. So kalau saya dengan aktiviti rekreasinya, saya bawa buku ni and then cuba jumpa masyarakat and distribute book juga. Ikut kalau dapat book free banyak tu. So bila masa kita dapat buat peluang buat talk apa semua, cuba promote these 3 karakter macam tu. So what we can do, then you all pun boleh buat benda-benda yang sama lah. Ini saya nak share juga kesalahan-kesalahan kita yang berlaku semasa dalam proses tu. Kan yang DBP selalu tegur, yang saya rasa good point to share lah. Dan contoh yang kat sini, bila kita punya illustrator hantar, nurse ni datang dengan sangat seksi kan, dengan expose sana sini macam tu. So DBP bagi komen cakap tak appropriate lah kan. So kita balik, kita tambah panjangkan skirt ni. So, saya tak tunjuk kat sini lah, banyak sangat gambar nanti.
So contoh kalau yang sini tadi saya ingat Syah juga mention kalau seboleh-bolehnya kalau watak dalam buku kanak-kanak tu kalau kita nak tonjolkan satu isu tonjol melalui kanak-kanak. Macam contoh kalau gambar ni kanak-kanak sebagai pesakit. Dan kalau gambar ni kanak-kanak sedang mengunyah apple dengan gigi kacik kan. So dia tak setuju, dia tak nak gambar ni sebab ini watak ni dibawa oleh perempuan yang dewasa dan kemungkinan nampak seksi kot dengan bibir tebal apa semua macam tu. Dia tak setuju. So dia hantar balik dan kita tukar ilustrasi yang lagi kanak-kanak punya friendly. Ini contoh ilustrator yang tak akan faham dengan idea penulis. Kan kita sebagai penulis contohnya kalau kita dengan kepakaran kita doktor gigi kita nak gambarkan anak sedang menggosok gigi dan ada masalah giginya berdarah kan. Tapi bila bagi kepada ilustrator dia akan dapat macam ni. Ini apa ke ni? Kanser ke apa? Kan? So gambar tak appropriate. Ini yang maksudnya benda-benda yang macam ni kita dari awal lagi reject sebelum sampai ke Dewan Bahasa. Ini contoh tadilah saya dah bagi tahu punca sebenarnya adalah dia tak logik sebab anak tu sebenarnya kalau betul dia dah dimakan oleh harimau ataupun buaya lama dah sebelum diselamatkan. Yang ni saya punya point sendiri, personal point sebab you all mungkin disagree but saya nak share my personal point about self-publishing kan. Bagi saya, self-publishing ni sebenarnya untuk orang-orang yang memang dah experience publish. Contohnya kalau you Google about self-publishing punya book, contohnya The Martian kan, The Martian or 50 Shades of Grey, semua buku-buku ni dikeluarkan sebagai self-publishing dulu. Sebelum penerbit nampak berpotensi dan terbitkan. Tapi kita kena tengok background penulis juga, Andy Weir, semua ni sebelum dia publish sebagai self-publishing, dia dah ada satu blog yang sangat mantap kan, yang dengan follower yang beribu-ribu, ratus-ratus ribu. So dia sebenarnya adalah experienced writer. Dan kalau kita yang baru nak start menulis satu atau this is our first book and then kita nak publish sebagai self-publisher, and then bagi my personal opinion, I think we shouldn't do that, and then we should try go through macam benda DBP ataupun USN punya publisher so that we learn how to write at that time through this publishing house kan. Sebab bila kita masuk dalam self-publishing ni, kita kena consider dia tak ada reviewer, tak ada gatekeeping, then kita akan contribute a lot of junk into the system. So it's our responsibility juga sebenarnya untuk reduce the junk contribute into the system kan. Dan kita ada limited research resource, maksudnya kita tak ada good apa orang kata illustrator ke apa, because kita contribute to junk publishing dan kita adalah inexperienced and then akan terjebak kepada rush publication. But this is my personal opinion lah. No, I mean it's up to you all if you want to continue with self-publishing things. And then one more thing yang paling saya suka adalah bila you ada buku sendiri, you can spread your own agenda. Kan, saya selalu contribute, saya selalu share this one. Contohnya dalam my agenda dalam pergigian, kita selalu anak-anak kita selalu di brainwash dengan pantun burung gagak tua hinggap di jendela nenek sudah tua gigi tinggal 2 kan. Maksudnya itu adalah brainwash yang sangat tak menarik, yang sangat tak berfaedah kepada kita. Sebab generasi sekarang di luar-luar negara, kita sedang promote gigi sepanjang hayat. Maksudnya bila orang tua gigi masih banyak. So kita promote, kita ada peluang buat buku, kita boleh promote kita punya agenda. Burung kakak tua hinggap di beranda, nenek sudah tua, and then giginya semua ada kan. So kita tukar agenda kanak-kanak tu. Right. Itu sajalah sharing saya ringkas dan Syah, kalau kita ada a few more question, kalau ada kita jawab, kalau tak ada kita cuba habiskan cepat-cepatlah. Kita tengok. Saya nak tambah sikit lah doktor. Saiz buku tu nanti
Nanti saya Ah, share dengan doktor slide yang untuk boleh. yang pencerita dengan spek. Maksudnya bila nak buat draft ilustrasi tu nanti ikut saiz buku terus supaya dia tak jadi kerja dua kali lah. Itu je Okay, untuk okay. makluman Good, awal good. je lah. Kan nanti sebab lukisan ilustrasi perlu mengikut saiz buku yang saya bagi supaya nanti sebab kita ada saiz-saiz yang dibenarkan, ada saiz-saiz yang tidak mengikut gaya dewan lah. Jadi untuk mengelakkan kerja dua kali, biarlah draft yang dibuat tu mengikut saiz buku sebenar. Supaya nanti tinggal nak touch up je ataupun ni kan untuk warna. Kalau yalah ini untuk maklumat awal sebab pernah jadi dalam satu bengkel tu mereka tersalah bila ambil apa ni saiz buku. Lepas tu bila dah final, dah siap semua baru tahu saiz dia bukan. Jadi amat Right, right, right. kesian lah. Kan? Jadi itulah. Okay, Nanti saya beritahu. Nanti saya share dengan Dr. Azman. Nanti mungkin boleh doktor share dengan tim okay. juga. Okay? Alright. Okay. Saya Okay, pun nak I tanya tengok pun. soalan. Ada lagi Boleh tanya. pertanyaan? Nak tanya tadi kan Dr. Azman ada share yang ada buku yang 7 siri yang super jago tu kan. Lepas tu yang siri macam buku yang bersiri tu. Adakah macam Dr. Azman kan ada buat juga buku dah ada 2-3 siri ni kan yang gigi tu kan. Adakah siri-siri buku mesti ditentukan daripada awal ataupun boleh buat satu lepas tu bila dah cukup tu ada collection of 5 tu baru dikeluarkan sebagai siri buku ke daripada dia memang kena tetapkan awal lagi berapa siri yang kita nak keluarkan untuk buku tersebut, buku-buku tersebut. Dia kalau buku siri selalunya editor dia suggest plan awal-awal dia kalau kita bagi tahu dia ada intention sebab dia berkait dengan standardization tajuk tu. Tapi at least kalau kita plan 2 contohnya, ni kalau kita nak tambah 3, 4, 5, 6, tak ada masalah lah. Itu masa dulu masa saya nak hantar dulu pun saya bagi tahu dia saya nak ada 3 lagi 2 lagi macam ni macam tu. Dan dia cakap kalau macam tu kena plan awal-awal cakap so that tajuk tu biar ada siri macam contohnya siri jago super jago semua tu kan. At least buat biar ada 2 kalau ikut pengalaman saya yang dulu dengan mereka. Kalau ada Puan Syah nak tambah lagi? Okay. Kalau untuk yang siri ni, kami dimaklumkan baru-baru ni, kalau nak siri tu kan, maknanya dia kena bawa sekali. Dia tak boleh asing-asing, ecek-eceran. Maksudnya 2 siri dulu, nanti 3 siri kemudian. Tak boleh lah Itu untuk dah. sekarang. Jadi itu yang kita sarankan kalau siri tu jangan lebih 5 lah sebab nanti macam terlalu mungkin first untuk tahun ni 5. Betul nanti mungkin sedikit macam Dr. Azman mungkin dia dah siap 5 kan. Lepas tu nanti dia nak buat lagi 5 akan tahun depan. Itu tak apa. Maksudnya ini untuk jangka masa yang macam ni sebab bila kami bawa dalam mesyuarat dia katanya ini je ke untuk siri ni? Kita kata ada lagi 3. Dia suruh bawa sekali. Dia suruh bawa sekali kalau untuk perancangan untuk tahun ni lah. Kata dia nak propose dulu 3. 3 je lah. Kalau kata tahun depan dia kata dia nak tambah, itu cerita lain lah. Maksudnya itu kita deal tepi lah. Maksudnya kalau untuk bengkel, bagi tahu. Mungkin kalau tahun ni nak untuk percubaan kan, kalau pada siapa yang baru nak mula tapi nak terus buat siri, mungkin dia boleh mula dengan 1 atau 2 dulu. Tapi saya semak. Jadi nanti akan datang baru kita PM tepi, itu kita buat perolehan kita lah tepi. Kata penulis berminat nak teruskan, nak buat siri ni. Maksudnya kalau macam plan untuk 3 siri tu kena siap semua ketiga-tiga siri tersebut lah. Ya, sebab dia prosedur sekarang kami tak boleh bawa masuk di ecek-eceran satu-satu. Itu rules yang untuk kami buat mesyuarat akhir. Untuk yang peringkat bahagian pun just boleh dengar je lah tapi dia tak boleh kata, kita tak boleh kata lulus lagi. Dia macam pending juga situ. Sebab tu kalau yang kami punya yang sebaru ni pun ada yang bawa 5, memang dia selesaikan 5-5 sekali. Sebab kami maklumkan kalau nak bagi kena bawa sekali baguslah tapi itulah draft lah dulu kan. Nanti barulah dia kemaskan. Macam tu. Dan kalau dia sarankan juga kalau untuk setahun kalau sekali bawa tu
Siri tu tak payah dia jangan sampai 10 lah. Macam tu lah. Tapi terpulang tengok pada tema benda ni hanya dia punya prosedur yang dia cakap tu cuma tapi kalau apa-apa pun kita boleh tengok dulu kesesuaian dan justifikasi dia apa. Dia boleh berbicara. Okay. Okay lah, lewat dah kita ni. Saya nak tutup, saya nak cakap terima kasih lah kepada Puan Syah dan kita akan selalu berkomunikasi lah nanti untuk bantu kita punya talent-talent untuk apa ni, jadi realisasikan dia punya tu. Selalunya saya dapati siapa yang dah start tu dia akan jadi lagi banyak lah. So you all dapat kumpul ramai talent, terutama yang muda-muda tu kan. So siapa-apa permintaan contoh slide apa semua saya akan share bagi saya dulu ke tak apa, saya share dalam group. Then even session ni pun saya mungkin saya akan buat YouTube video ke buat link senang siapa-siapa yang tak sempat hadir untuk masa ni saya akan distribute link dan manalah tahu ada lagi yang bakat-bakat luar yang belum sempat tengok kan. So tu sajalah Syah, ada apa-apa nak cakap Betul. last tu? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Azman terutamanya yang menjadi ketua lah untuk kita punya bengkel kali ni kan. Dan tentunya saya sangat menghargai, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama bagi buku kanak-kanak dan remaja dalam bengkel perolehan ni. Dan saya sangat menghargai dan saya sangat-sangat mengharapkan anda semua berminatlah untuk meneruskan penulisan dan kita akan dapat berjumpa selepas raya nanti untuk draft manuskrip. Apa-apa boleh email kepada saya ikut alamat email tu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ya, nanti Syah janji nak bagi phone tu nanti tu saya kena tuntut lah. Tadi kan janji nak bagi nombor telefon kan, saya kena tuntut untuk bagi kepada peserta. Dan sebenarnya Puan Syah ni sangat easy di approach lah. Saya boleh kalau siapa tak nak join group pun tak apa, dia boleh communicate dengan Puan Syah sendiri. Cuma kalau group tu kita boleh nak ada perubahan tarikh, sometimes you all minta nak extend ke apa ke, dan boleh kita work together dan yalah. Boleh letak terus di ruangan chat, boleh ambil. Saya memang prefer call terus. Saya takut kalau mention nanti ada yang saya tak balas, terlepas pandang berkecil hati ataupun ada macam tanggapan negatif pula pada saya sebab kadang-kadang memang biasalah saya rasa macam banyak semua ni lagi sibuk kan, lagi sibuk daripada saya. Tapi itulah saya lebih selesa terus call, saya terus jawab. Okeylah, terima kasih semua yang sudi hadir dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Syah dan kita end kat sinilah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Raja semua. Thank you.